Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita akan teruskan sesi hari yang kedua. Kita punya 7 hari ya, kasih gegar bersama dengan PTIN Studio untuk subjek matematik dan juga matematik tambahan AdMaths ya. So sesi yang kedua ini adalah sesi AdMaths ya. Siapa yang join AdMaths saja, tak join matematik? Boleh saya tahu tak? Ada tak yang baru masuk untuk AdMaths saja? Oh ni Maths. Okey, you join untuk AdMaths saja. Farzana, Danny, Syuk ada juga ya yang join AdMaths saja. Okey, yang mana join AdMaths ni saja, kalau you nak masuk join untuk matematik dialu-alukan walaupun mungkin masa pendaftaran, saya tak sure tim kita, tim teknikal ada masa pendaftaran ada pilih ke Maths and Maths? Tak ada ya. Okey. So link yang you gunakan adalah link yang sama. Just in case kalau kata sir saya nak join matematik macam mana, you just join je. Link yang sama pukul 5. Setiap hari lah selama 7 hari. Okey, boleh ya? Okey, para pelajar dan kisah sekalian, alhamdulillah semalam kita dah masuk topik fungsi yang kita dah detailskan ya, berkaitan dengan objek image ya dan sebagainya. Dan hari ini apa yang kita akan bincangkan masih bersama dalam kita punya topik fungsi, tetapi kita masuk dengan kita advance sikitlah. Kita akan main sikit dengan modulus ya. Kemudian kita main sikit dengan kita punya composite function ya, fungsi gubahan insya-Allah. Okey. So guys, dah ready ke guys? Okey, sebelum itu siapa yang masih belum berada dalam Telegram PTIN Studio ya, boleh join Telegram PTIN Studio. Dan siapa yang belum join lagi, belum follow lagi Instagram PTIN Studio, boleh search untuk Instagram PTIN Studio sekejap ya. Dan siapa yang masih belum join lagi, kita follow Telegram dialu-alukan untuk follow ataupun sekejap ya, saya bukakan telegram.com/mathness49. Kita boleh tengok dekat skrin tim. So MATHNESS49. So yang ni saya tak login lah, saya just search kat sini. Boleh tak dapat tak macam ni? Saya dapat ni. Yes, kamu tengok dekat sini MATHNESS49. Kamu boleh follow sir. InsyaAllah sir guys, saya katakan bila kamu follow nanti insyaAllah sekarang ni mungkin you akan nampak lebih kurang video-video ataupun poster berkaitan dengan 7 days punya program. Tetapi insyaAllah selepas habis saja 7 days nanti, saya akan bergerak aktif untuk bina konten berkaitan dengan video-video pembelajaran AdMaths ya, berkaitan dengan motivasi. Sebab saya tengok ramai kata motivasi dia kurang ya. Motivasi kurang, dia dah depression berkaitan dengan PDBR dan sebagainya. InsyaAllah saya akan gunakan Mathness punya Instagram sebaik mungkin untuk kita share lah ya, sebanyak yang mungkin. Okey, ada yang baru share dengan baru follow sir ke? Nanti kita tengok sekejap. Boleh kita tengok sekejap dekat skrin telefon sir. Okey, my team kita tengok sekejap siapa yang follow sir, baru follow sir ni. Okey, kita kejap Ada yang baru follow ke? Yes, lol yin yang. Nak sebut macam mana? Yu Abi. Terima kasih kerana baru follow sir. Alright, so boleh refresh kat sini. Heng Yang, Farhan Sokol, Sirah Damira yang mungkinlah saya agak-agak daripada dia punya nama tu. Fatin Nur Izian. Okey, baru follow dengan saya. Ahmad Fauzan, Nur Ana, Syafiq Aiman, Ariman Syamimi, Saina. Boleh tengok sekitar. Ni follow lah ni. IG dia orang ni. Shazri Wan, Kai 16. Yes. Trisha Farhan ke? Farhan. Tengok daripada nickname tu agak-agak aja. Trisha Senazati ya. Senazati, Lin, Khairins dan sebagainya. Okey, so terima kasih guys. Terima kasih kerana keep follow sir dekat sini. So terima kasih banyak-banyak, insya-Allah nanti you akan dapat banyak video-video konten kita dekat situ. Alright. So guys, baik, kita nak teruskan dengan kita punya screen kita berkaitan dengan sesi untuk matematik tambahan ya, untuk topik fungsi. Boleh tunjuk dekat skrin sekarang? Kejap. Alright, so ini dia. Okey. Okey, so ini adalah soalan yang baru untuk kita belajar pada hari ini. Guys, kalau kita lihat dekat sini guys okey, terus pergi straight terus ya. Kita pergi kepada apa yang kita nak belajar. Kalau you tengok dekat sini, dia ada berkaitan dengan apa? Kalau tengok dekat sini guys. Nurin M10A plus Amin. Amin untuk dia dan kawan-kawan kita yang lain juga ya. Okey, boleh? Ya, terima kasih yang tolong komenkan Mathness49 tu di IG sir ya. Bos komen ya. Ya, fungsi. Ya, of course fungsi, tetapi dalam subtopik apa tu? Kalau tengok FG dengan GF ni, kita nampak dia sebagai apa? Dia nampak sebagai fungsi
Fungsi gubahan ataupun composite function. Okey. Composite function ni cerita dia apa? Cerita dia sama macam objek dengan image juga. Okey, kita tengok sekejap dalam dekat kita punya whiteboard. Siapa yang rasa matematik dengan AdMath ni ada beza sikit lah. Matematik tu kita duduk je lah, santai je kan. AdMath tak boleh, AdMath kena serius sikit. Serius tu maksudnya, serius kenapa? Sebab dia detail sikit lah, kena cerita sikit. Ya. Okey, saya bagi contoh dekat kamu dekat sini ya. Kalau kita ada fx is equal to, let's say lah, just 3x plus 7. Contoh kan, contoh. Okey, saya nak tanya balik semula. Semalam kita dah belajar berkaitan dengan objek dengan image. Which one is your object? Siapa objek kita? Siapakah objek kita? Siapakah objek kita? Objek kita adalah merujuk kepada x. Yes, x is your object. It's not fx. It's not fx. Ya. Oh, ada yang jawab fx dari situ. Okey. X adalah objek kita. So, ini adalah objek kita. Ini adalah objek kita. Okey. Baik, bila sebut tentang objek, dia ada image dia. Yang mana image kita pula? Siapakah image kita? Okey, thank you. Fx adalah image. 3x plus 7 itu kita punya image. Okey. Kita lihat, ini adalah objek kita, ini adalah objek kita. Iaitu apa sahaja x yang kamu masuk ke dalam kita punya fungsi ini, kita akan dapat result. Dan result keseluruhan ini, atau result keseluruhan ini, kita panggil sebagai image. Ya. Di dalam eksperimen, kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai yang bergerak balas, yang respon data tu. Ya. Tetapi x ni kita panggil sebagai manipulation, ya, data yang dimanipulasikan. Iaitu apa yang benda yang kamu test. Ya. 7 dengan 3 kita panggil sebagai yang constant, yang pemalar dia. Baik. Kenapa saya nak tarik perhatian objek dengan image? Apa kaitan dengan fungsi gubahan? Ada reason dia. Kenapa? Sebab kalau saya letakkan fx dekat sini sama dengan 3x ya, tambah dengan 7. Sama dengan saya tunjukkan tadi. Cuma saya letakkan dalam bracket saja. X ini, objek ini boleh digantikan dengan apa sahaja. Setuju? Okey. Kita boleh gantikan. Let's say kita nak letakkan objek dia 3. Maksudnya kita akan dapat dalam arrow diagram kita, kita akan dapat kita punya objek kita 3 dipetakan. Yang map kita masukkan 3 dekat sini. 3 darab 3 berapa? 9. 9 tambah 7 berapa? 16. So kita akan dapat 16 dekat situ. Maksudnya image yang kita akan dapat adalah 16. Boleh ya? Okey. 3 ni kita boleh ganti dengan apa? Katakanlah kita nak gantikan dengan negatif 4 pun boleh juga. So ni akan jadi negatif 4. So negatif 4 darab dengan 3, negatif 12. Negatif 12 tambah dengan 7, negatif 12 plus 7 is negative 5. So this is your another kita punya pairing dia lah. So object is negative 4 that map onto negative 5. Okey. Setakat tu okey lagi ya? Boleh follow ya? Okey guys, tengok baik-baik. Kenapa saya nak kaitkan dengan objek dengan image? Sebab macam saya katakan, objek yang kamu nak masukkan dalam satu-satu fungsi, dia boleh masuk apa saja. Kamu nak masuk apa? Kamu nak masuk K ke? Boleh. Kamu ambil K dekat sini. Maka kamu akan dapat objek dia K. Image yang kamu akan dapat adalah 3K tambah 7. Yang kita tak tahu apalah. Kita tak tahu apakah kita punya 3K tambah 7 dekat sini. Okey. Baik. Sepadam dekat sini. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, sebenarnya kita punya fungsi gubahan, dia ada kaitan dengan fungsi tunggal ni. Objek image. Baik. Kita punya objek boleh ganti dengan apa sahaja. Saya boleh gantikan bukan dengan nombor, tetapi saya boleh ganti dengan fgx juga di dalam ni. Ini akan jadi fgx juga. Jadi kalau kita letakkan objek dia gx yang masuk ke dalam fungsi f. Tadi kita masukkan 3, masukkan dalam 3 kat sini. Kita masukkan negatif 4, masuk negatif 4. Kita masukkan k, sini masukkan k. Dan kalau saya masukkan gx, fungsi ya, kita masukkan sini pun gx juga. Okey? Jadi kita nampak bahawa yang kita tunjukkan kat sini adalah kita punya konsep fg. Dan kalau kita relatekan kepada arrow diagram kita. Arrow diagram. Sekarang kita ada dua hubungan. Kalau saya nak relatekan dengan hubungan kita f dengan g. Okay, tengok baik ya. Yang ni kita pergi ke sana, ini pergi ke sana. Siapa yang perlu letak kat sini? Adakah f dulu ataupun g dulu? Yang hubungan yang pertama ni. Kita ada fg ni ya. Kalau ikut pada fg ni. Adakah sini F ataupun G untuk kita punya arrow yang pertama? Yes, thank you. Terbaik. Kita punya akan letak kita punya G dulu ya, yang akan dimasukkan ke dalam fungsi F. Dalam kata lain, G ni, hubungan G ni dia akan jadi objek yang baru untuk F, yang untuk dipetakan kepada F. Sebab itu kalau kamu lihat,
kalau kita letakkan FG dengan GF, dia adalah dua fungsi gubahan yang berbeza. Walaupun 5 darab 2, 10, 2 darab 5 pun 10, terbalik 10, tetapi FG dengan GF tak sama. Kecuali secara kebetulan, coincidence, ataupun secara dalam soalan dia diberitahulah FG sama dengan GF. Tetapi 99.99% fungsi gubahan kita takkan sama. Takkan sama. Kenapa letak G dulu? Ya, sebab itu dia punya proses dia. Kalau kita letakkan FG, G dulu, baru masukkan ke dalam F. Macam saya katakan bahawa sebab kita nak letakkan F ni, letakkan G dulu. Kenapa G dulu? Sebab G ini akan dikategorikan sebagai objek. Ini juga adalah sebagai objek. Yang mana objek ini akan masuk ke dalam fungsi F. Siapakah objek bagi F dekat sini? Dekat sini, ya. Jadi sini adalah apa? Adalah kita punya hubungan GX yang kita dah masukkan X, dapat GX dia berapa? GX. Kalau GX tu akan masuk ke dalam F pula untuk dapat satu fungsi F. Okey, kita buktikan. Okey, kita buktikan. Baik, saya tengok dalam soalan tak apa. Soalan tu main dengan kuadratik, kita hold dengan kuadratik dulu sekejap. Okey, katakanlah fungsi G saya letakkan G simple dulu. Hubungan untuk G fungsi untuk G adalah 3x tolak 1. Okey, untuk fx pula hubungan dia kita ambil simple juga, is 1 plus x je, simple je. Okey. Kalau kita letakkan G ni dulu, maksudnya kalau tulisan kita bukan GF tetapi dia akan jadi FG. Ingat G di belakang ni tulisan kita, sini adalah G kita. Dia akan jadi objek untuk F, objek untuk F. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan tulis F dulu, 1 tambah, tetapi objek untuk F tu kita biarkan begitu dulu. Biarkan kosong. Boleh kita akan biarkan kosong. Kenapa kita biarkan kosong? Sebab fungsi F ni kita akan masukkan dengan fungsi G ke dalamnya. Ya, kita akan masukkan fungsi G ke dalamnya. Apakah fungsi G yang nak masuk ke dalam F? Okey ke? Internet lag. This meeting is being recorded. Okey, tak apa. Tutup ni. Okey guys, semua okey ke? Okey ke? Okey, no problem. Jangan risau, kita ada backup, no worries ya. Okey, se-mute. Tolong onkan mute dia, mic. Okey, sekarang dah dengar? Sekarang dah okey? Okey, dengar, alhamdulillah. Okey, biasalah tu ada masalah teknikal sikit-sikit, jangan risau. Kita dah ada plan A, plan B, plan C. Okay, kalau apa-apa berlaku, kita ada plan A, plan B, plan C. Tapi kalau memang just in case memang dah terpotong juga, jangan risau, kita ada Telegram dengan WhatsApp juga. Kita The recording has stopped. Kita akan inform apa yang berlaku. Ya, dah gelabah. It's still okay. Okay, so guys, kita patah balik kat sini. Kita akan patah balik kat sini. Okay. Baik. Dalam kes ini guys, macam saya katakan tadi, okay, saya patah balik saya patah balik kat sini. Okay. Mungkin saya kena repeat bahagian sini balik. Okey, alhamdulillah. Tak apa. Semua kita rancang kita rancang sebaik mungkin. Kalau apa-apa pun yang kita rancang pun mungkin kita sebaik-baik perancang, tapi yang betul-betul yang merancang dan menentukan adalah Allah SWT. Jadi kalau ada sikit-sikit kelemahan tu saya minta maaf lah di luar kawalan. Okey. Baik, kalau saya katakan FGX, baik, selalu saya nasihat kepada pelajar, bila kita nampak FGX, GX di belakang ni mesti dimulakan dahulu untuk dimasukkan ke dalam F sebagai objek dia. Baik, cara nak tulis dia simple je. F kan, 1 tambah X kan, ini objek dia kan. Kamu biarkan X tu sebagai kosong macam tu. Letakkan F juga dulu, tapi kita nak masukkan G ke dalam F. Saya tulis F dulu, tapi biarkan X kosong. Kenapa? Sebab kita nak masukkan G ini ke dalam F. So, apakah G kita? 3X tolak 1. So, bila kita selesaikan, kita dapat apa? 1 tambah 3X tolak 1, 1 tolak 1, yang tinggal hanya 3X sahaja. Okay guys, setakat tu boleh faham tak guys? Clear tak? Boleh tak? Kita nak cari FGX kita. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi guys, okey, apa kelebihan kita belajar fungsi gubahan? Tengok Kita ambil contoh. Katakanlah GX Katakanlah saya masukkan objek GX ni sebagai 5. Okey, 5 kalau kita masuk kepada G sahaja dulu. Okey, masukkan 5 kat sini. G5 dapat apa? G5. Okey, 3 darab 5 berapa? 15. Tolak 1 berapa? 14. So, sama dengan 14. Maksud kita akan dapat 14 dekat sini. Boleh ya? Okey, sekarang ni kita nampak GX kita dapat 14.
Dan 14 ni akan jadi objek pula untuk masuk ke dalam F. So, kita masuk pula F14 kat situ. Nampak? So, F14 sama dengan apa? So, masuk 14 tambah 1 juga akan dapat 15 balik semula. Betul? Dapat 15 balik semula. Okey, so maksudnya 14 ni dipetakan pergi kepada 15. Okey, tengok apa kelebihan fungsi gubahan. Yang ni kita buat satu persatu kan? Kalau fungsi gubahan, kita akan terus skip. Maksudnya daripada 5, kita akan terus skip pergi kepada 15. Yang mana kalau G dulu, maksudnya akan jadi FG. Saya repeat sebab soalan SPM pernah ditanya macam ni. Apakah FG ke ataupun GF kat sini? Kalau sini G, sini mesti FG. F di belakang, letakkan di depan. Ya. Dan kita akan buktikan, berdasarkan FG ini kita dapati bahawa kalau kita masukkan objek kita 5, 5 lah objek ya. Masuk ke dalam ni. So, kita apa? F, G, objek dia 5. Nampak fungsi gubahan dia 3 darab 5 berapa? Kita dapat 15. Nah kawan. Kita dapat 15. 15 ni apa? Kita dah skip 14 terus pergi kepada 15 sana. Okey, kita test yang lain ya. Kita test yang lain. Katalah contoh. Katalah, okey, bagi satu objek yang lain sekejap. Bagi satu nilai. Orang yang pertama komen, saya akan ambil nilai dia. Janganlah besar sangat, jangan kecil sangat. Okey, 7 ya, 7. Kita ambil 7. Okey, kalau kita letak 7 kat sini. Okey, kita masuk 7 kat sini. Untuk G dulu. 7 darab 3, 21. 21 tolak 1, you akan dapat 20 Dapat 20 kat sini. So, dia akan petakan pergi pada 20 dulu. Okey, kemudian 20 pula masuk ke dalam F. 20, kemudian you tambahkan dengan 1. You dapat 21 untuk F. So, you akan pergi peta kepada 21. Tapi kalau you skip terus daripada 7, masuk kepada fungsi gubahan prak kat sana, you darabkan dengan 7. Berapa you dapat? 3 darab 7. You terus dapat 21 juga. Okey, so maksudnya apa dekat situ? Maksudnya proses fungsi gubahan ni sangat penting untuk you faham secara konsep dan secara aerodiagram ni. Dan kenapa saya tekan kat sini? Sebab di dalam FG dengan GF ni, kamu memang penting untuk kamu faham bagaimana proses untuk GF dan FG ni. Biasa kita dengar kan FG di belakang, depan dan sebagainya. Tetapi rahsia di sebalik di belakang tu konsep dia, kamu memang sangat-sangat kena faham. Ni Max, Alhamdulillah, pelajar jenis pintar kita. Alhamdulillah faham ya. Okey, jadi kalau kita perhatikan kat sini guys. Okey, kita pergi kepada skrin balik Kita pergi kepada skrin balik Okey. Baik, kita tengok soalan nombor 1. Diberi dua fungsi tunggal ya. So we say that this is a single fraction. Kita ada single fraction, we have fx and also we have gx here. Okay, so kita ada fx dengan gx kita. Dia ada dua benda yang berbeza. Kenapa saya tunjukkan fg dengan gf? Kita nak buktikan bahawa dia ada. Okay, Trisha, thank you very much ya. Dia ada dua jawapan yang berbeza untuk gubahan dia. Okay, kalau fg, siapa nak masuk dalam siapa? Cerita dia, siapa nak masuk dalam siapa? Siapa objek, siapa image? G akan masuk ke dalam F. Yes, good. Azian, ya. Ni Max, thank you. G ni akan masuk ke dalam F. Cara dia, kalau saya minta untuk pelajar, kalau peringkat pertama, kita buat kurungan petak di belakang. Kita menunjukkan bahawa G akan dimasukkan ke dalam F. Tapi untuk mudah, kita tulis F dululah. Apakah fungsi F? 2 tolak dengan X. Objek dia, kita akan masukkan GX lah. Tapi janganlah tulis GX. Kita terus masukkan apakah fungsi GX, iaitu 5x kuasa 2 tolakkan dengan 2. Boleh? Okay, so lepas tu kita letakkan 2. Expand, so you have negative 5x square. Minus dengan minus become positive 2. So 2 plus 2 gives you 4. So 4 just 4 minus 5x square. So this is your final answer. So tadi ada cikgu tengok dekat atas Trisha ke siapa tadi? Yang tolong bantu jawapan kita. So nampak negative 5x square plus 4. Pun sama juga jawapan kita. Ya. Okay, now we go with kita punya B. Okey, boleh ya? For the B. Okey, sekarang kita nak GF. Okey, kalau GF, siapa masuk dalam siapa? Kita buat kurungan petak dulu. Siapa masuk dalam siapa? F masuk dalam G. Good. F kita akan masuk ke dalam G. So, F akan jadi sebagai objek lah G. Okey, kita tulis G dulu. Apakah G kita? So, 5. Okey, X kita whole dulu. Square minus 2. Nampak? Saya tulis G dulu. Sepatutnya objek kita Fx. Tapi, sebabkan kita ada Fx kita, what is our f function? So our f just now is 2 minus x. So kita letakkan sebagai objek 2 minus x kat situ sebagai fungsi f kita. Objek dia. Ya. Okay, now you just expand lah. So inilah skill expand you. So tak perlu tunjukkan cara nak expand yang pantas. Saya yakin semua pun dah okay kan. X square. Just expand je ya. So 20 minus 20x plus 5x square minus 2. And then you got what? So 5x square minus 20x. 20 minus 2 is to plus 18. So this is your final answer.
So guys, fungsi gubahan. Siapa faham tolong komen. Siapa yang ada masalah juga tolong komen dengan soalan. Saya nak tanya apakah status kamu sekarang berkaitan dengan fungsi gubahan. Kita tengok komen sedikit. Alhamdulillah faham. Okey, ada tak yang tak faham? Saya nak tengok ada yang tak faham boleh tanya dengan soalan. Dah ingat balik. Yes, good. Itu kita nak. Yang Form 5 mungkin nak kena buat revision balik. Form 4 pun revision balik sebab this is the first chapter in Form 4 at Maths, ya. Topik yang mula-mula berkaitan dengan at Maths. Okey, thank you. Alhamdulillah. Nampak majoriti faham. Okey. Alhamdulillah faham. Okey, so kita move kepada soalan yang kedua. Okey, now kita tengok dekat sini. Guys, adakah ini fungsi gubahan? Oh, so kalau f(x) tu macam mana? Okey, macam menarik kalau f(x). Kalau f(x) pun sama juga. Kalau f(x), okey tak apa, kita tambah satu lagi soalan dekat sini. Siapa objek dalam siapa? Kalau kita ada f(x), boleh bantu saya tak? Kalau f(g(x), G adalah objek masuk dalam f. Kalau g(f(x), kita akan ambil f tu masuk dalam g. Kalau f(x), maksudnya yes, f in f. Masuk ke dalam diri dia sendiri. Maksudnya kita masih tulis kita punya 2 minus x juga. 2 minus dengan, suppose is fx lah sebab fx ni akan jadi objek masuk ke dalam f. Jadi dalam kes ni kita nampak bahawa fx is still 2 minus x sekali lagi. So just expand je lah. So 2 minus 2 plus x. So your final answer is x. You got your ff. Ya. Kalau saya tanya fx. Apa maksud fx? Dia akan tulis juga sebagai f square juga Bukan f kuasa 2 tau. Kalau dalam kita punya function, f square is refer to... Ya, yang tanya soalan ni bagus juga ya. Ya. Tapi ni bukan petakan kepada diri sendiri. Yang ini nampak macam ya, objek you akan dapat x balik semula. Image you akan dapat x balik semula. Yes, good. Baik. Kalau f, yang ni adalah f kuasa 3 F masuk dalam f lagi. Okey, good Hadi. Kalau f kuasa 4, f masuk. Okey. Tapi setuju tak kalau kita nak buat, so maksudnya kita kena buat satu persatu. Tetapi sebab since kita dah ada yang ini fx ni lah juga sama dengan f square. Setuju tak kamu kalau saya kata kita buat macam ni, f dalam kurungan fx yang belakang tu sebenarnya kita ada f square x. Boleh? Dan kita nampak bahawa f square ni akan masuk ke dalam f. So, kita letakkan f biasa dulu. So, 2 minus x. Dan apakah f square x? F square x is also equal to x. So, you akan dapat 2 minus x balik semula. Oh, kita ada satu pattern guys. You perasan tak? Kalau fx, you dapat apa? Okay, good question. Siapa yang tanya tadi, terima kasih. Terima kasih. Kalau fx, you akan dapat 2 minus x. Kalau fx, you akan dapat x. Kalau f3x, you got what? So, you go to the 2 minus x. Now, sekarang you tengok soalan answer. Kalau kita nak f51, so suppose what is the answer? f51. f51. Yes, you still got 2 minus x. Kalau saya kata f60, is got what? Oh, f60 maksudnya you kena masuk dalam f sebanyak 60 kali tau. So, you got x. Okay, kenapa persoalan dia? Kenapa? Why? Why you got 2 minus x dengan x? You can see the pattern over there. You can see the pattern. What is the pattern? Kalau you tengok, you test 2. Kadang-kadang you bukan test 2 tau. You test sampai 3-4 kali nanti baru nampak. Okay? Okay. You nampak tak? Ini f kuasa berapa? F kuasa 1. Ini f kuasa 2. Ini f kuasa 3. Kuasa lah kita. Nampak tak pattern dia? Sabar. You nampak tak pattern dia ada genap dengan ganjil? You nampak tak? Kalau you perasan, Kalau you perasan, dia ada genap dengan ganjil. Kalau you masukkan ganjil, you akan dapat apa? Kalau masuk ganjil, you akan dapat 2 minus x. Ganjil dapat 2 minus x. Ini genap ni guys. Jadi kalau kita ada f51 kali, nampak? Dia akan jadi 2 minus x. Sebab apa? Sebab ganjil. Ni ganjil. Tapi kalau genap, you akan dapat x balik. You akan dapat objek dia balik semula. Itulah pattern dia. Kadang-kadang bukan soalan macam ni. Kadang-kadang dia tak semestinya ganjil tu akan dapat 2 minus x. Lain function, lain dia punya pattern. Kadang-kadang you tengok yang ganjil tu yang dapat x. Kita tengok pattern dia. So, ini salah satu pattern yang kita nampak lah dalam soalan. Siapa yang tanya tadi terbaik lah. Baguslah ya. So, at least kita dapat keluarkan bahagian tu. So, how about f? Ya, f is fx.
Okay. Oh, F double prime Maksudnya F Salman Salman, see that? How about F double prime? Okay, dalam function you tak ada F double prime. Dalam function you tak ada F double prime macam ni, tak ada. But inside kita punya topic differentiation kita ada F double prime. F double prime ni maksudnya kita punya second derivative. Dalam differentiation, F second derivative. Siapa yang belajar differentiation chapter 1 form 5 ya? Chapter 2 form 3 form 5 ya. Sorry, chapter 2 sebab dia sekarang ni syllabus dah berubah KSSM jadi saya tengah fikir balik ya. Chapter 2 differentiation form 5, chapter 3 dulu kalau differentiation chapter 9 form 4 kan. Yang ni okey, kalau F songsang tu blur. Okey, tak apa, insya-Allah nanti kita akan tengok soalan balik semula. Okey, so guys, kita move kepada soalan yang lain boleh? Yes, chapter 1 is sukatan bulan circular measure. Dulu chapter 8 form 4 ya. Okay, now kita move kepada soalan number 2 here. So we have question number 2 here. Okay, tadi kita ada petakan kepada diri sendiri ya. Saya nampak Haziq Hakimi tanya peta kepada diri sendiri. Semalam kita discuss berkaitan dengan peta kepada diri sendiri. Sorry ya, saya buka balik semula. Kalau ada peta kepada diri sendiri, ada kes peta kepada diri sendiri semalam. Mana yang memetakan depth map. Ni soalan ni. Semalam kita ada bincang sikit soalan memetakan kepada diri sendiri. Okey. Kalau peta kepada diri sendiri, maksudnya kita akan anggap image dia sama dengan objek lah. Lepas tu dia selesai kan. Bila dia selesai, you akan dapat X1 dan X5. Maksudnya ini objek, image dia pun satu juga. Kalau cuba masukkan satu ni ke dalam fungsi ini, you akan dapat image dia satu juga. Kalau objek dia 5 pun, you akan dapat image dia satu juga. So inilah objek yang memetakan kepada diri dia sendiri. Iaitu objek dengan image dia samalah. Kalau ambil pasangan 1 kepada 1 dan 5 juga kepada 1. Tetapi selain daripada dua ni, dia akan dapat objek image yang berlainan, berbeza. Okey, siapa yang tanya soalan tadi tu, saya ulang sikitlah. Ini yang semalam kita cover ya. Okey, so guys, kita pergi kepada modulus ni. Kita ada modulus ya. Modulus ataupun kalau dalam bahasa sebenar, dalam chapter ni kita panggil sebagai absolute value. Absolute value. Nilai yang nilai yang absolute ya. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Nilai bukan nilai yang nyata Absolute adalah kita punya nilai yang nyata saya rasa. Nilai mutlak. Terima kasih. Bukan nilai tetap nilai mutlak. Terima kasih Salman ya. Nilai mutlak. Nilai mutlak. Okey. Apa maksud nilai mutlak? Okey, nilai mutlak ni maksudnya you akan pastikan kalau main dengan nilai mutlak ni, absolute value ni ataupun modulus ni, kita akan kata konsep penjara. Saya suka kata konsep penjara. Tengok Kita tengok baik-baik. Fx dia bagi apa? Fx is to 5x minus 2. Okey, tengok siapa yang tak pernah dengar konsep penjara boleh gunakan konsep ni juga untuk pemahaman di awal-awal lah, tapi lama-lama insya-Allah you dah buanglah penjara you faham konsep dia yang penting. Baik. Kalau kita tengok sini, balik semula kepada you. Siapa objek, siapa image dalam kes fx 5x minus 2 in modulus? Siapa objek? Yes, of course x is your object. X adalah objek ya. X adalah objek. Dengar baik-baik. Sebabkan X objek ni, kita katakan objek ni anggap macam penjara lah. X ni adalah banduan lah. Siapa yang masuk dalam penjara ni? Siapa masuk dalam penjara? Penjara ni boleh masuk orang yang baik, juga orang yang jahat. Orang yang jahat kan? Orang jahat lah. Orang yang jahat of course lah bila kena tangkap. Kalau tak kena tangkap tak apa. Bila kena tangkap, dijatuhkan hukuman, hakim dah jatuhkan hukuman, dipenjarakan 3 tahun masuk dalam penjara. Orang baik ada masuk penjara tak? Orang baik. Orang baik boleh masuk penjara lah. Ada juga kan. Baik dia, baik adalah orang yang positif kan. Tapi jahat negatif kot. Orang baik ni boleh masuk dalam penjara juga. Sebab apa? Mungkin dia dibuktikan bersalah walaupun hakikatnya dia tidak bersalah. Mungkin dia mangsa keadaan contohnya kan. Orang kenakan dia, kena fitnah dan sebagainya. Boleh jadi kan. Jadi kita katakan objek yang masuk dalam penjara boleh jadi positif, boleh jadi negatif maksud kami. Tapi selepas selesai masuk program penjara, baik orang jahat, dia keluar mesti akan jadi positif. Maksudnya kita akan anggap bahawa fx ni adalah image selepas dia keluar penjara. Orang yang keluar penjara mesti akan jadi positif. Mestilah, kita anggap mestilah walaupun dia nak buat jahat balik, pulang pada dia lah kan. Itu program penjara. Baik, apa yang saya cuba sampaikan? Yang kamu nak masuk ke dalam X ni, dia boleh jadi positif 5, positif 10, positif 13, ataupun dia boleh jadi negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10 dan sebagainya. Tak kisah. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Tapi bila you dah selesaikan dalam soalan you, tetapi lepas keluar penjara keseluruhan, dia akan jadi positif. Contoh kita tengok. Kalau F negative 7. Negative 7 is refer to your object.
Saya ulang, negative 7 is refer to your object. So, kita akan masuk ke dalam objek kita. So, objek masuk penjara. Ini orang jahat lah ni. Masuk dalam penjara. Lepas tu, bila selesai masuk program ni, negative 35 minus 2, you got negative 37. Now, sebabkan ada modulus, ada modulus kan? Kita akan jadikan dia sebagai positif 37. Maksudnya apa? Fx yang image, dia pantang tengok orang negatif. Dia nak pastikan hang mesti jadi positif. Hang tak boleh jadi negatif. Mesti jadi positif. Kalau X, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okey, faham setakat tu? Ya. Saya ulang balik semula. Objek dia boleh jadi positif negatif, tapi hasil Fx dia suka jadi positif je. Kalau dalam modulus tu positif macam mana? Memang positif lah. Contoh lain Katakanlah dah memang positif lah kan. Katakanlah F2 contohnya. 5 darabkan dengan 2 contohnya. Lepas tu you tolakkan dengan 2. 10 kan. 10 tolak dengan 2 you dapat berapa? You dapat 8. Kalau dah positif cantik memang positif lah. Sebab ingat orang Fx ni image suka tengok orang yang positif. Boleh? Image suka tengok orang positif. Dia keluar je mesti image positif. Image kan Fx mesti positif. Tapi guys, objek kan boleh positif negatif. Okey, tengok ya. B, kita bincang bahagian B. Now, it is given that Fx is equal to 5. My question to you, your 5 here. 5. Is it 5 is your object or image? Object or image? 5 ni objek ke image guys? 5. Yes, of course 5 is refer to your image. Nampak? Image tu memang dah 5 kan? Image dah 5 kan? Okey, tengok ya. Now, what is your Fx just now? Fx is in modulus. 5x minus 2 in modulus. So, I just write down again. So, 5x minus 2 modulus is equal to 5. Guys, penjara ni tak sempat habis. Ada rusuhan lah guys. Penjara ni ada X dalam ni. Orang yang X ni dia tak sempat nak jadi baik lagi ni. Maksudnya bila you pecahkan modulus, by right you ada plus minus dekat sini. Nampak? Itu yang wujudkan plus minus tu. Sebab penjara bila pecah sebelum complete, dia akan dapat plus minus dekat situ. Jadi biasanya plus minus ni kita akan letak dekat sini. Plus minus 5 dekat situ. Boleh faham tak? Sepatutnya kat sebelah kiri, tapi kita pindah dia sebelah sana. Okey. Jadi kita akan dapat dua jawapan. Jadi satu jawapan adalah 5x minus 2 is to positive 5. Another one we just consider 5x minus 2 is to negative 5. Okey. Sekejap, nanti soalan-soalan tu saya akan jawab dengan kamu ya. So just listen macam biasalah. So 5x itu 5 plus 2 is equal to 7. So x to 7 over 5. So in the second case, you have 5x, negative 5 minus 2, you plus 2, negative 5 plus 2 is to negative 3. So your final x is to negative 3 over 5. Baik, ada dua jawapan guys. Nampak ada dua jawapan. X 7/5 dengan X 3/5. Dan kalau kata kamu masukkan balik semula, let's say you put, this is your X. X adalah objek. If you put again inside your object into f function, so which is 7/5. So now you see what happened? 5 in bracket 7/5 minus 2 Kita masukkan objek 7/5. So you got 5 you can potong, so you dapat 7 minus 2. So what is your final answer? Your 5, you got 5 over here. Akan dapat 5 juga. If you put your object now, negative 3/5. You go see here. So in modulus, 5 times negative 3/5 minus 2. So 5 dengan 5 you boleh eliminate je, potong-potong je. So you just left negative 3 minus 2. So negative 3 hutang RM3, hutang lagi RM2, your final hutang you dapat negative 5. Sebabkan modulus dia akan jadi 5. Nah, both of the answer akan given your same answer which is 5 over there. Okay, is it okay? So maksudnya kita ambil mudah kan? Kita ambil mudah dulu. Maksudnya, ingat kalau kita ada case modulus, X di dalam ni dia boleh jadi sama ada positif atau negatif. Kalau you nak masuk, you tak kisah. You masuk positif boleh, masuk negatif pun boleh. Tapi kalau you nak dapat image dia, tak kisahlah 5 ke 10 dan sebagainya, tak kisah. Kalau you nak pecahkan, you akan pecahkan modulus ni dulu sebab you nak pindah selain daripada X. You akan dapatkan second case which is plus minus over there. Okay, so inilah case kita. Okey, boleh patah balik ke soalan tadi tak? Saya nak tengok soalan dekat atas. Kita dah terjawab tadi. Ada kawan yang terjawab Boleh ulang balik soalan you tak? Siapa tanya soalan tadi?
Ya, saya dapat satu soalan saya nampak tadi. Kalau kes apa tadi? Atas sikit lagi. Okey. Cikgu, kalau last jawapan 37 letak modulus juga boleh tak? Tak perlu. Okay, because the final answer 37 tak perlu letak modulus sebab kita nak tahu apakah jawapan akhir kita. So, you letak modulus ni macam tak complete you punya solution. You tak perlu letak, you biarkan jawapan dia sebagai final answer is 37. Siapa yang tanya jawapan soalan tadi ya? Okay, now, tadi kita dah belajar berkaitan dengan kita punya how to solve the absolute value. So, harapkan semua faham berkaitan apa beza bila nak jadi positif, bila nak pecahkan jadi plus minus. Now kita nak refer to the sketch of the graph. Guys, graph ni adalah graph yang paling seronok lah. Seronok, paling happy lah guys. Paling happy lah. Kita nak lukis graph. Graph untuk modulus linear sentiasa V. Ingat untuk linear tau. So, kalau kuadratik macam mana? Kuadratik lain lah. Kuadratik akan jadi happy pula lah. Happy. Okay, macam mana guys? Okay, tengok macam ni. Simple je. Sebab dia nak sketch tau, dia bukan nak draw ataupun dia nak plot ya. Guys, masih okey lagi ke? Masih boleh fokus lagi ke? Ataupun dah macam dah kepala dah benak dah rasa dah padat dah sangat okey, still okey? Masih ya. Alhamdulillah. Kalau masih okey kita dah. Lapak pula Ruzana ni. Penang kita. Ya. Okey. So guys, kita tengok dekat sini ya. Kita tengok sini. Okey, so dalam kes ni kita perhatikan kita nak lakarkan tau. Okey, kalau lu lakarkan, senasihatkan untuk you tengok yang sebelum dia jadi modulus dulu. Maksudnya you just fokus macam y tanpa modulus tau. 2x minus 3. Boleh? Go Arul, go. Y is to 2x minus 3 without modulus first. Guys, fx dengan y lah, segantikan y. Ni just kita nak lakarkan biasa dulu. Kat kertas conteng dulu lah ya, bukan final answer. Okay, now my question to you. Y is to 2x minus 3 is your linear graph. Am I right? Betul ya? Okay, this is a linear equation. So, linear equation ada positif dengan negatif guys. So, whether this is a positive graph ataupun negative graph. So, for this graph, it's positive ataupun negative. How about the gradient? So, it's a positive or negative? Yes, good Hanisa, thank you. So, it's a positive graph. Kalau positif, bukankah graf positif macam naik ke atas? Kalau graf negatif turun ke bawah, maka saya akan lukiskan dalam paksi Y dengan X ini dalam keadaan yang naik ke atas. Tetapi dia pintas dekat mana? Y-intercept. What is your Y-intercept? It's negative 3. So, we have a negative 3 over there. So, just naik ke atas. Tak kena kan? Tak kena lah kak. Alah, kita buat dia. Kita boleh alihkan sikit. Alah, kan? Gitu. So, this is the graph of Y is equal to 2x minus 3. So, guys, kita nak masukkan kita punya fx ya. Sekarang ni kita nak masuk fx dengan x. Tadi y lah kan, sama lah fx dengan y ya. Kita nak letak modulus. Okay, now come to the modulus part. Guys, apa maksud modulus? Modulus ataupun absolute value. Modulus akan memastikan apa? Modulus akan memastikan siapa yang akan jadi sentiasa positif. Adakah objek ke image? Objek sudah kita tahu. Objek boleh jadi positif. X kan? X boleh jadi positif ataupun negatif kan? Nampak? X ni boleh jadi positif. Ni kan paksi X. Paksi X ni boleh jadi positif. Ya, boleh jadi negatif, boleh ya. Tapi siapa yang sentiasa positif dalam modulus? Yang sentiasa positif adalah image yang refer kepada fx. Maksudnya fx ni dia pantang untuk tengok orang yang bahagian negatif bawah ni, dia tak mau tengok. Apa yang you buat? Simple je. Yang ni okey, ni kan positif dia suka, tapi sampai ke sini dia pergi negatif, dia flip naik ke atas. Boleh faham? So maksudnya graf you dia akan jadi V graph jadi macam tu. So yang warna merah ni boleh padamkan. So flip ke atas, naik ke atas, melantun naik ke atas. Good, Hanisa. Ya, ni Max. Dia melantun jadi kat tempat 3 kat situ. Okay, so this is a final graph you. Tapi berhati-hati because dia nak domain. Alamak, ada dua domain yang berbeza ya. Nak ambil domain yang mana So, sepadam salah satu lah guys. Yang sepadamkan yang inilah. Boleh ya, sepadamkan yang ini. Saya ambil yang ni domain dia. Maksudnya, nampak, tengok ya. Okey, kita punya X kita nak berhentikan di antara domain. Ini dah domain you. This is your domain. Domain in between negative 2 and 4. Your X can be negative and positive, right? So, now dia nak negative 2 until 4. Alamak, macam nak tahu ni? So, negative 2 is your object. You test lah masuk negative 2 masuk dalam ni. Negative 2 kan your object. Masukkan dalam objek you got what? So, 2 times negative 2 minus 3 in modulus.
Negative 2 times 2 is what? Negative 4. Negative 4 minus 3 is what? Negative 7. Pantang ni objek. Yes, you got the final answer is 7. Image dia pantang tengok negative. So now you test for the 4 because the highest domain is in between. Okay, the maximum domain you, the upper domain you, yang paling maximum you is 4. You test F4 pula, tengok F4 macam mana. So 2 times 4 minus 3. So 2 times 4 is what? 8 minus 3 is what? Is to 5 in modulus ya. So dapat 5 juga. So maksudnya kita nampak bahawa graf dia macam ni tau. Dia macam ni tinggi sikit tau. Allahuakbar. Tak kena ni. Macam tu lah sikit. Boleh tak macam tu? Dia tinggi sikit tak? Boleh lah ya. Tak kena. Okey, boleh lah. So yang ini you kena berhenti sikit lah. Lama kena pendekkan sikit pula. Okey, boleh lah tu. So this is your 7 just now. When the object is negative 2 just now, you dapat your image is 7. So this is 7. Tapi untuk 4 you got your image is 5. Nampak semua image dia dia kena tinggi sikit lah kat sini. Alamak. Tak apalah guys. Jangan pening tengok sini Okey, so padam sikit kat sini. Tak apalah, graf saya boleh adjust lah kan. So this is 5 location. Halal, Haziq Hakimi halal. Terima kasih. Anggap je lah 5 kan. Okey. So yang penting kita tengok graf ni akan jadi bentuk V. Dan guys, soalan tak tanya range. Dia minta tanya range. State the corresponding range. Guys, julat. Julat objek ke image? Domain objek kan X. Julat refer kepada apa? Julat. You mean range. Range is always refer to what? Is refer to your image. Okay, good. Thank you. Image. Baik, dalam kes ni, yang mana image kita? Yang mana image kita? Lai. Yang mana image kita? Image kita ambil tau. Dalam graf kita, mengikut domain ni, yang paling rendah sekali, paling minimum. Paling minimum ni kosong. Paling maksimum apa? Bukan 5 Paling maksimum kita 7. 5 tu in between. So maksudnya, kita ada 0, paling minimum, in between 0 and 7. Objek ke image? Image tadi kan julat. So your fx is in between. Yang ini jawapan kita. Okay. So tarik perhatian soalan Alisha, mana dapat 3 sebab kita flip tadi. Kalau you perasan tadi kan yang saya buat graf kita. Graf kita buat macam tu kan. So graf macam ni. Ni kan negatif 3. So yang kita flip tadi, yang daripada sini, saya ambil warna biru balik ya. Kan kita nak pantulkan naik ke atas. Bila pantulkan naik ke atas, yang negatif 3 ni dia akan pantul pergi kepada 3. So harap menjawab soalan Alisha tadi. Y-intercept negatif 3 tapi modulus dia reflect to the 3. Okay, boleh? Alright, so guys, so this is your final answer. So this is your final answer for the range. So guys, kita dah 6.45 guys. Pejam celik guys. Boleh tak guys? Okay, macam mana perasaan kamu? Ya. Perasaan kamu belajar sama 45 minit, cukup ke tak cukup? Of course lah, ML tak cukup 45 minit guys. Kurang-kurangnya 3 jam, 2 jam kan. Tapi okey lah, okey kan kita dapat belajar sesuatu. Guys, boleh tak buka kamera masing-masing? Jom kita nak bye-bye sikit boleh? Tak puas ya, betul tak puas. Tapi insya-Allah kita akan cuba yang terbaik. Kita ada baki lagi 5 hari. Jom kita bukakan kamera tim. Minta onkan video boleh? Jom bukakan video, kita tangkap gambar sikit, kita ambil video sikit. Tim kita nak ambil video sikit. Yes, thank you spotting lah you ask my Max. I can see you ni Max. See you on tomorrow night. KJP ada dengan Sir esok malam. Adakah you KYS kita jumpa hari Ahad malam. Yes, spotting lah you all semua. Alright, guys, paling ceria lah guys, paling ceria lah you bawa. Zack. Wow, Zack. Ui, nampak semangat Zack kat situ ui. Zack daripada mana Zack? Zack daripada mana ni? Boleh onkan mic Zack tak, tim? Sama-sama yang tengah buka kamera tu. Zack sekolah mana Zack? Daripada mana ni? Zack can say something? Ada Zack. Onkan mic, mute kan Zack jap. Oh, try unmute kan? Try unmute. Oh, senang kita unmute kan semua. Ya, Zack from where? Dari Terengganu. Terengganu. Sekolah mana Zack? Sekolah Agama Datuk Haji Abbas. Terima kasih Zack. Sebab saya nampak you dalam banyak-banyak kamera, you paling semangat di awal-awal tadi. Itu dah. Okay, so guys, saya dah bukakan, unmute-kan suara semua. So you all semua boleh kecoh. Kita nak buat, saya kira 1, 2, 3 kita akan kata day to done. Boleh? Day to done ya. Okay. Okay, so lepas tu buatlah kecoh sikit. Lambai lah. Okay, day to done tau. Day to done. Buat dua macam tu. Day to done. Semua buat jari macam tu ya. 1, 2, 3. Day to done. Oh.
Yay. Woo. Yes, Yeah. Tuhan. So thank you very much guys. I love you. I love you. Kita jumpa esok guys. Mathematics hari yang ketiga. Admat hari yang Thank you, ketiga. sir. Thank you. Ya, welcome, welcome. Kita jumpa pada Thank you, esok. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You, sir. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Sporty, sporty, sporty. Bye, Okay. sir. You, sir. So, yeah, thank Thank you you, very sir. much. Thank you, sir. PT Studio the best. Wah, thank you. Thank you, sir. Jumpa esok. Okay, ya, very Max. Alright, so guys, thank you very much guys. Kita jumpa esok pukul 5 untuk matematik, and next pukul 6 ya. You're welcome, most welcome. So you all semua boleh terus fokus dalam Pitin Studio, Telegram dan juga Instagram guys. Boleh sebarkan kawan-kawan kamu, ajaklah ramai-ramai untuk join lagi. Kita jumpa esok petang hari yang ketiga. Bye. Assalamualaikum.